kita belajar tentang luas. Luas ialah berapa banyak, berapa besar kawasan itu. Jadi kamu tengok isi padu dekat sini. Kalau nak jawab soalan, unmute-kan kamu. Lepas itu kamu jawab. Lepas tu kamu tutup semula mikrofonnya. Jadi kita akan tengok tajuk isi padu. Tajuk kita ialah isi padu. Kita ada satu bas sekolah. Kita ada satu van sekolah. Jadi soalan sekarang, kenderaan yang manakah dapat mengisi lebih banyak murid? Kalau kamu rasa bas, tunjuk 1. Kalau kamu rasa van, tunjuk 2. Senang cerita. 1 ke 2? Kalau mana satu dapat mengisi lebih banyak murid? 1 bas, 2 van. Sama ada kamu bagi cikgu nombor ataupun kamu buka mic. Mana satu? 1 ke 2? 1. 1 bas. Macam mana dengan Damia dan Fahim? 1 ke 2 tunjuk. 1 bas, 2 van. Mana satu lebih besar? 1 bas, 2 van. Mana satu lebih besar? Tunjuk. 1 ke 2? Damia tunjuk 1. 1 tu kan besar. Lepas itu Izara, mana satu lebih besar? 1. Bas tu lebih besar ya. Kalau kamu tengok bas tu 1 kepala, 2 kepala, 3 kepala. Lebih banyak kepala di dalam kereta itu kan. Dia boleh masukkan lebih banyak orang. Tengok buku teks muka surat 80 berapa ni? Tengok buku teks 85 ya. 85. Kita dapat tahu bas itu dia boleh masukkan lebih banyak orang. Kenapa? Sebab ruang di dalam dia lebih besar. Ruang di dalam dia lebih besar. Bas sekolah punya ruang di dalam lebih besar berbanding dengan van sekolah. Kalau macam itu, kita kata bas ini mempunyai isi padu yang lebih besar. Isi padu yang lebih besar. Jadi apakah itu isi padu? Ingat, isi penting sentiasa di dalam kotak berwarna. Jadi isi padu ialah besarnya sesuatu ruang. Kalau luas hari itu besarnya sesuatu kawasan ataupun permukaan. Jadi sekarang isi padu ialah besarnya sesuatu ruang. Ataupun dengan kata lain, berapa banyak boleh dia sumbat ke dalam. Berapa banyak orang yang boleh dia masukkan. Berapa banyak kotak yang boleh dia masukkan. Jadi sekarang kita sedang berada di tajuk isi padu. Jadi kamu perlu tahu pertama sekali maksud dia. Isi padu ialah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh apa-apa sahaja. Dia boleh pepejal, boleh cecair, boleh gas. Pepejal ialah sesuatu yang boleh dipegang, cecair ialah sesuatu yang mengalir dan gas ialah ada di sekeliling kita. Jadi untuk tajuk isi padu, cerita pertama yang perlu kamu tahu ialah maksud dia. Isi padu ialah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu pepejal, cecair atau gas. Jadi ini ialah maksud isi padu. Seperti luas, isi padu juga ada unit dia tersendiri. Kamu tengok kotak minuman susu hari itu kamu dapat banyak tu, kamu tengok di bawah dia ada unit ml. ml ini sebenarnya ialah unit untuk mengukur isi padu. Begitu juga dengan kotak mineral kita ada L. L ini ialah liter. Jadi liter pun kita unit untuk mengukur isi padu. Kita tengok isi padu kotak susu dinyatakan dalam unit milimeter. Kalau kita nampak milimeter, dia sebenarnya mengukur isi padu. Isi padu. Okey, Norain dengan Noramah sudah ada. Tu Noramah ke Norain? Ada semua? Okey, tak apa. Okey, cikgu sekarang sedang dekat tajuk unit apa yang kita guna untuk mengisi, unit apa yang kita guna untuk mengukur isi padu. Kalau luas hari itu, masih ingat kita ada persegi-persegi, kita ada cm persegi, kita m persegi, kita ada km persegi. Kalau isi padu, kita ada mililiter. Kita ada liter. Jadi kamu perlu tahulah mililiter, liter kita guna untuk isi padu. Lepas itu sebab nama dia sudah isi padu, kamu tengok sini kita boleh tulis M3.
Sini kita boleh tulis M3. M ini sebenarnya ialah meter. Meter. Okey. Kita sekarang dekat unit. Unit yang digunakan untuk mengukur isi padu. Jadi M ini macam luas. M ini ialah meter. Meter, hari itu kita letak 2 kan. 2 itu kita ukur luas. 2 tu kita ukur luas. Kalau 3 ni kita ukur isi padu. Beritahu cikgu, 3 ini maksudnya apa? 3 ini maksudnya apa? 3 ni maksudnya apa? M ini ialah meter. 3 ini maksudnya padu. Padu. Okey, jadi sekarang kita dekat tajuk isi padu. Jadi apa-apa benda kita tulis padu. Jadi meter padu. cm padu. Okey, kita pun ada unit cm padu. cm, apa benda itu cm? cm ialah sentimeter. Sentimeter. Jadi kita ada 4 unit sebenarnya. Pertama sekali milimeter, kedua liter. Mililiter untuk ukur benda yang kecil sikit. Contohnya kotak susu, air sikit-sikit. Kalau air banyak-banyak, kita guna liter. Kalau benda itu sesuatu kotak yang boleh kita mengukur, kita guna meter padu. Kalau dia kotak tapi kecil, kita guna sentimeter padu. Jadi sekarang, apakah unit yang sesuai untuk mengukur isi padu cecair di dalam objek di sebelah? Kamu kena buka mic sekarang. Ini ialah picagari. Picagari yang kita guna untuk menyuntik jarum tu. Apa unit yang sesuai? Mililiter, liter ataupun meter padu? Dia banyak ke sikit? Banyak ke sikit? Dia banyak ke sikit? Boleh masuk air banyak ke boleh masuk air sikit? Dia ialah macam jarum. Jarum tu kecil kan? Jadi dia hanya boleh masuk air yang sikit. Kalau air yang sikit, mililiter, liter ataupun meter padu? Beritahu cikgu, cuba. Salah tidak apa? Kuat sikit tak dengar. Jadi kalau jarum picagari, air dia sikit, kita guna mililiter. Mililiter. Jadi kalau dia sikit, kita guna mililiter. Okey. Yang kedua, kamu tengok dia ialah satu penyukat air macam ini sahaja. Tak banyak air yang boleh dia sukat sebenarnya. Kalau tak banyak, mililiter, liter ataupun meter padu. Mana satu? Mililiter, liter ataupun meter padu? Cubalah. Ya, Damia, mana satu? Mililiter, liter ataupun meter padu kalau guna cawan macam ini? Okey, liter. Sazuddin ada ke? Cikgu nampak kamu dah masuk. Sazuddin ada? Sila bercakap. Cikgu nak dengar bergema ke tidak? Ariana, mana satu untuk unit yang sesuai bagi cawan? Mililiter, liter ataupun meter padu? Mililiter. Mililiter boleh kalau dia sikit, tapi mililiter. Okey, kalau dia air penuh, air dia pun banyak, dia juga boleh liter. Kalau air, dia boleh mililiter, dia boleh liter. Ada. Wani, kalau kamu dah buka, ini ialah kolam renang. Unit apa kita guna? Unit apa kita guna? Dia kotakkan segi empat macam panci ini. Jadi kita boleh guna unit apa? Tamia? Cuba jawab. Tinggal satu lagi unit dekat sana.
Okey, cikgu tak dengar. Tunggu. Okey, cikgu tutup semua. Jadi kamu tengok, ini ialah tangki air. Tangki air tu dia boleh muatkan. Kamu tengok 25 meter padu. Jadi ini pun ialah satu tempat menyimpan air. Jadi kita boleh guna meter padu. Jadi hari ini kita belajar ada 3 unit. Mililiter, liter dan meter padu. Padu tu simbol 3 ya. 3. M3. Dan kita juga ada sentimeter padu. Okey, jadi hari ini kita belajar isi padu. Pertama sekali kamu perlu tahu isi padu ialah benda yang boleh masuk ke dalam ruang ini. Jadi maksud dia besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu pepejal, cecair ataupun gas. Jadi apa unit yang kita ada? Kita ada mililiter, kita ada liter, kita ada meter padu. Kita teruskan. Sekiranya sekarang kita ada satu kotak yang segi macam ini. Kotak yang bersegi dan dalam dia kosong. Kalau dalam dia kosong, kita panggil dia sebagai kotak lohong. Kotak lohong ya. Dan kalau ini kosong, kita panggil dia sebagai kotak lohong. Boleh tak kita mengukur isi padu kotak lohong ini? Boleh. Tapi bagaimana caranya? Sebelum itu, ini ialah kotak biasa-biasa. Panjang bawah ini kita panggil panjang. Okey? Kalau bawah ini kita panggil panjang. Kalau tepi ini kita panggil apa? Siapa tahu buka mic dan cakap? Tepi ini kita panggil? Kalau bawah ini kita panggil panjang, tepi ini kita panggil? Pendek. Ya, sekali lagi. Pendek. Okey, bukan pendek. Tepi dia panggil lebar. Lebar. Panjang, lebar. Dan sekarang ini kita panggil apa? Dia mula dengan T. I. N. Tinggi. Tinggi. Jadi ingat, bawah ini kita panggil panjang. Tepi ini kita panggil lebar. Atas ini kita panggil tinggi. Sebab dia 3 kan tadi. Jadi dia ada panjang, lebar dan tinggi. Kalau kita nak ukur kotak besar macam ini, kita boleh mengukur isi padu kotak lohong menggunakan benda ini. Benda ini sangat penting sebab nanti kamu akan guna. Kubus 1 cm padu. Kubus tu ialah satu kotak cube macam ini. Dia satu segi 4 kecil, kita panggil dia sebagai kubus. Kubus dia ialah macam ini. Lepas tu kamu tengok panjang dia berapa? 1. Lebar dia berapa? 1. Tinggi dia berapa? 1. Jadi 1, 1, 1. Jadi kita panggil dia kubus 1 cm padu. Berapa nombor ini? Satu. Kalau 1, dia tidak, nanti kita akan guna kubus 1 cm ya. Jadi ingat, dia punya nombor memang 1 sahaja. Kenapa 1? Sebab 1 cm darab 1 cm. 1 darab 1, 1. 1 darab 1, 1. Jadi dia tetap ialah 1 cm. Okey, tunggu sekejap. Yang masuk tu Syasha ke Dayang? Atau Aulia? Siapa yang baru masuk tadi? Adakah kamu? Yang baru masuk ni Aulia ke Dayang? Atau Syasha? Okey, tidak apa. Kita teruskan. Jadi sekarang kita dekat tajuk macam mana kita nak mengukur isi padu kotak lohong ya. Jadi kotak lohong ialah kotak yang kosong. Jadi apa kita boleh buat? Kita boleh masukkan kotak-kotak kecil ini ke dalam kotak lohong ini. Jadi berapa besar kotak kecil ini? Kita panggil kubus 1 cm padu. 1 cm padu. Dia hanya 1 sahaja. Jadi kamu tengok, ini 1 kubus, 2 kubus, 3 kubus, 4 kubus. Jangan lupa belakang dia ada 1 lapis lagi. Jadi 5 kubus, 6 kubus,
belakang dia ada 7 kubus, 8 kubus. Jadi kamu tengok kalau macam ini dia menguji kamu berfikir belakang dia ada satu lapis lagi. Kalau depan ada 4 2 lapis, 4 kali 2, 4 darab 2, 8. Jadi dia kotak ini dia boleh masukkan 8 biji kubus itu. Apabila dia boleh masukkan 8 biji kubus itu, kita kata kotak tersebut memerlukan 8 kubus 1 cm padu untuk memenuhi lohong itu. Lohong ialah kotak ruang kosong ini. Jadi, jumlah isi padu kotak lohong ialah 8. Jumlah isi padu kotak lohong itu ialah 8 cm padu. Jadi, mana datang 8 ini? Kita gunakan 8 biji kotak ini. Okey, itu sebab dia 8 cm padu. Jadi kamu perlu tahu alat apa kita guna untuk mengukur. Kita gunakan kubus 1 cm padu. Kubus 1 cm padu. Ada dalam buku teks kamu muka surat 86 ya. 86. Kita memang ikut buku teks dulu. Okey. Jadi kalau aktiviti macam ini, tengok 87 sekarang, kita ada kotak A, kotak B dengan kotak C. Mana satu paling besar? Tengok gambar ABC, mana C. satu besar? C. C lah. Jadi kenapa C? Sebab dia ini 2, ini 3, ini 4. Dia paling tinggi kan? Jadi kita boleh masukkan lebih banyak cube ke dalam kotak ini. Kita boleh masukkan lebih banyak kubus ke dalam kotak ini. Kubus itu ingat, kubus ini 1 cm darab 1 cm darab 1 cm. Jadi kubus ini kita panggil kubus 1 cm padu. Kubus 1 cm padu. Jadi macam mana kita nak cari jawapan? Kita masukkan kubus ini ke dalam kotak. Lepas tu isikan kubus, lepas tu kita kira berapa biji kubus yang telah kita masukkan. Jadi kamu tahu paling besar ialah C. C menggunakan kubus yang paling banyak. Mana satu yang menggunakan kubus paling sikit? Mana satu? A. Ya, A. Sebab A ini dia punya ruang kecil. Jadi kalau ruang kecil, dia hanya memerlukan bilangan kubus yang sedikit. Jadi kita tengok soalan sebelum kita buat nota dan latihan. Jadi kotak lohong yang manakah menggunakan paling banyak kubus? Tadi kamu dah jawab. Jawapan kita ialah kotak lohong C. Kotak lohong C. Okey. Jadi jika sebanyak 90 biji kubus 1 cm3 diperlukan untuk memenuhi kotak lohong, berapakah isi padu dia? Dia guna berapa biji tadi? Dia guna berapa biji? 90. Kalau 9 biji, jadi jawapan dia ialah 90 cm padu. Macam itu sahaja. Dia guna 90 biji kubus, jadi jawapan dia 90, unit dia ialah cm padu. Itu sahaja, senang itu sahaja. Okey, akhir sekali. Bagaimana cara untuk mengukur isi padu? Apa kita buat tadi? Kita tadi guna satu, kita isikan kubus ke dalam kotak. Lepas itu kita kira. Jadi itu ialah cara kita. Bagaimana cara mengukur isi padu ruang kotak lohong? Satu, isi kotak. Satu, isi kubus 1 cm padu itu. Lepas itu 2, kita kira kubus. Jadi kalau kubus itu 90 lah dia. Kalau kubus itu 8 lah dia. Jadi hari ini kita ditajuk mengukur isi padu. Pertama sekali, 3 benda perlu kamu tahu. Maksud dia perlu tahu. Maksud dia ialah apa?
Maksud dia ialah besarnya sesuatu ruang. Kedua ialah unit. Unit apa? Kita ada mililiter, kita ada liter, kita ada meter padu. Kita ada sentimeter padu juga. Dan akhir sekali, apa alat kita guna untuk mengukur isi padu kotak lohong? Kita menggunakan benda ini. Kita menggunakan kubus 1 cm padu. Cube kecil-kecil ini. Ini kita guna untuk sumbat ke dalam kotak ini. Jadi berapa besar ruang itu, berapa besarlah isi padu itu. Nanti latihan, kita ada satu lagi barang. Kita tengok buku teks sekejap. Okey, lepas itu kalaulah cecair, apa alat yang kita guna? Ini minggu cuti ya, lepas ini. Jadi kalau cikgu nak beritahu, kalau dia ialah cecair, kita akan menggunakan benda ini. Ini ialah silinder penyukat. Silinder penyukat. Ini untuk air. Dan satu lagi yang cikgu perlu bagi kamu tahu ialah benda ini. Nampak? Tengok depan sekejap. Tengok depan sekejap. Ini kita panggil tin Eureka. Tin Eureka. Tin Eureka kita guna untuk mengukur isi padu air juga. Isi padu air juga. Okey. Jadi pendek kata, hari ini kita belajar isi padu. Kita belajar isi padu. Tin Eureka ada pada muka surat 91. Tengok gambar sekejap, 91. Itu ialah gambar tin Eureka. Okey, sebab nanti latihan kita akan belajar menggunakan. Ya, tengok gambar. Jadi ada masa belek-beleklah buku kamu tu. Okey, jadi lepas ini kita akan membuat nota. Kita akan membuat nota untuk hari ini. Kita akan tengok apakah itu ialah isi padu. Okey, jadi kelas, sekarang kita masuk nota. Sila keluarkan buku nota anda. Semua sudah dapat buku dekat pondok. Jadi sila ambil nota kamu. Keluarkan buku nota kamu. Okey, tahun 3 ada beberapa orang murid yang cikgu selitkan lembaran kerja kelab catur. Kalau kamu ialah kelab catur, kamu akan mendapat lembaran kerja kelab catur. Jadi kalau kamu tak ada tu maksudnya kamu kelab lain lah. Jadi mereka yang mendapat lembaran kerja tu nanti ikut arahan, kita ada aktiviti untuk kelab catur masa lain. Okey, masa lain. Jadi sekarang semua sila keluarkan buku tulis masing-masing. Kali ini kita akan belajar isi padu. Okey, isi padu. Jadi seperti biasa kita kena tulis tarikh dengan hari dulu. Tarikh kita hari ini ialah 12 Julai. Jadi tulis tarikh dengan hari dulu. 12 Julai dan hari ini ialah hari Isnin. Kita masih lagi dekat unit 6 iaitu pengukuran. Boleh kita mula? Cikgu Boleh. harap semua sudah bersedia ya. Semua sudah bersedia. Jadi tadi cikgu panjang lebar 20 minit macam itu. Kita tengok apa itu ialah isi padu. Jadi kamu perlu tahulah apa benda itu ialah isi padu. Untuk tajuk pengukuran, kita belajar luas dan isi padu. Jadi hari ini kita belajar isi padu dan kita buat peta buih. Peta buih. Katakan ini ialah buku kamu, boleh guna satu muka surat, boleh guna dua muka surat. Tengah-tengah kita tulis tajuk kita. Okey, tengah-tengah kita tulis tajuk kita ya. Jadi ini ialah buku kamu, tengah-tengah tajuk kita ialah isi padu. Okey, tajuk kita ialah isi padu. Okey, tengah-tengah tajuk kita ialah isi padu. Tulis di tengah-tengah. Okey, isi padu. Jadi cerita pertama, kamu perlu tahu maksud dia lah. Jadi sekarang nanti kita akan buat peta buih. Kedua, sini ialah maksud dia. Jadi kita tulis maksud dulu. Jadi maksud dia ialah besarnya, tengok buku teks muka surat 85 pun ada. Besarnya sesuatu ruang. Besarnya sesuatu ruang.
yang dipenuhi oleh sesuatu pepejal, cecair atau gas. Kalau kamu rasa susah membaca, ada dalam buku teks kamu, muka surat 85. Jadi kamu boleh tengok muka surat 85 ya. Cikgu cuba besarkan lagi. Cikgu harap kamu dapat lihat. Jadi sekarang rujuk buku teks dan rujuk skrin kamu. Jadi maksud kita ialah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu pepejal, cecair ataupun gas. Okey. Jadi kamu buat bulatan ataupun hias dia ataupun apa-apa. Buat apa-apa sajalah. Jadi ini ialah maksud kita. Maksud sangat penting. Kamu mesti tahu maksud dia. Okey. Siap beritahu cikgu ataupun angkat tangan. Perasan tak bawah itu ada satu fungsi angkat tangan? Kalau kamu siap, kamu tekan tangan itu supaya cikgu tahu kamu sudah siap. Tak payah bercakap, kamu angkat tangan sahaja. Bawah skrin kamu ada satu tangan tu, kamu klik dia. Jadi kalau kamu siap, klik dia, cikgu tahu kamu sudah siap. Cuba. Kalau murid siap, sila angkat tangannya. Dengan cara klik tangan di bawah telefon kamu tu. Apapun. Maksud Kenapa? besarnya Ya, kalau sudah siap, angkat tangan bagi cikgu tahu. Bukan angkat tangan sendiri ya. Dekat telefon kamu ada satu biji angkat tangan. Okey, cikgu tunjuk sekejap. Tengok skrin. Jadi kamu tengok bawah sini. Bawah sini ada satu angkat tangan. Kalau kamu ada raise hand, kamu tekan. Kamu tengok dia akan ada satu 12 tangan kali dekat ni. sini. Jadi kamu boleh cuba ya. Siapa sudah siap boleh angkat tangan. Ya, cuba cikgu mahu kamu cuba angkat tangan. Cuba klik tangan, bukan angkat sendiri. Klik tangan dekat telefon kamu. Ada satu simbol tangan kan? Macam itu. Cuba. Tak jadi. Okey. Tidak apalah. Jadi, okey. Izara sudah angkat tangan. Tengok, cikgu sudah tahu kamu sudah siap kerja. Okey, Ariana sudah angkat tangan. Jadi, kamu siap nanti angkat tangannya. Kalau sudah, kamu tekan sekali lagi turun tangan. Macam itu. Jadi kamu tak payah bercakap, kamu hanya tekan, cikgu tahu kamu sudah siap ataupun tidak ya. Okey, pertama sekali kita belajar maksud. Jadi sekarang sudah ada macam ini kan. Jadi sebelah sini kita tulis unit dia. Jadi apa unit yang kita ada? Jadi kita sambung ya. Yang kedua ialah unit. Unit isi padu. Yang pertama. Cikgu Belum belum kah? siap. Okey. Cikgu buat macam ini boleh? Nampak? Okey. Unit isi padu yang pertama ialah milimeter. Sabarlah. Yang boleh tengok dari sini. Okey. Cikgu rasa cikgu terlalu cepat. Okey, tidak apa. Ya. Jadi yang pertama ialah unit isi padu ialah mililiter. Mililiter unit dia ialah ml. Kedua ialah liter. ml unit dia ialah ml. Kedua ialah liter. Liter unit dia ialah L. Selain daripada mililiter dan liter, kita juga ada nombor 3, penyukat silinder. Penyukat silinder. Dan nombor 4, kita ada tin Eureka. Salah. Kenapalah penyukat silinder? Unit sekarang unit. Kalau unit penyukat silinder itu dia
mililiter dan liter. Jadi kita juga ada cm padu dan meter padu. Ya, kenapa? Boleh ikut ya? Okey, sekarang kita dekat unit. Unit kita ada, ini unit yang biasa kita guna. Kalau air, kita guna ml dengan L. Kalau benda biasa, kita guna cm3. 3 ini maksudnya padu. Cm padu dengan meter padu. Cm padu dengan meter padu. Jadi kalau cm benda yang kecil, kalau ml benda yang kecil, kalau benda yang besar, liter dengan m padu. Siap angkat tangan, cikgu tunggu kali ini. Okey, Ariana sudah siap. Izara, Noraima dan Norain sudah settle. Damia boleh cuba angkat tangan nanti ya. Dan tadi yang yang ini siapa ya? Siapa? Siapa nama? Kamu siapa nama? Zikri kan? Zikri. Okey. Itulah cikgu lupa nama kamu. Kamu boleh cuba tekan angkat tangan. Kamu tengok dalam handphone kamu ada satu simbol angkat tangan. Kalau ada kamu boleh cuba ya. Sazuddin dengan Sazuani kalau sudah siap angkat tangan. Bukan angkat tangan sendiri ya. Klik dekat handphone tangan itu. Cubalah, cuba. Bukan selalu kita buat kerja macam ini kan. Cubalah. Saya tak ada simbol tangan. Kamu dalam skrin penuh kah? Gila. Okey, tidak apa. Kalau ada cuba ya. Kalau tak ada tu apa nak buat kan? Okey, sepatutnya kamu ada skrin tangan macam ini ya. Jadi kamu akan perasan orang lain raise hand kan? Ada orang lain angkat tangan kan? Jadi itu ialah simbol angkat tangan supaya cikgu tahu kamu sudah siap. Jadi sekarang kita dah tahu maksud, kita dah tahu unit, jadi kita perlu tahu alat. Alat apa yang kita guna untuk mengukur isi padu ini? Okey, jadi ketiga, cikgu turun sudah bawah ini, kita akan tengok alat pengukur dia. Alat. Okey, bagus. Alat mengukur isi padu. Jadi mana satu alat? Masih ingat tadi kubus tu? Kubus 1 cm, apa benda tu? Kubus 1 cm padu. Okey, cikgu tulis lengkap sikit, cantik sikit cikgu takut kamu tak dapat baca. Alat mengukur. Okey, alat mengukur kita ada 3 ya. Yang pertama ialah kubus 1 cm padu. Jadi sini nombor 1 kubus 1 cm padu. Ini yang kita guna untuk memasukkan dalam kotak-kotak tu. Lepas tu kamu tengok ini kita boleh sambung kenapa cikgu padam? Jadi ini kamu boleh sambung. Jadi pertama sekali kita guna kubus 1 cm padu. Jadi cara dia, apa kita buat tadi? Kita sumbat ke dalam kotak tu kan? Istilah yang kita guna ialah apa? Istilah yang kita guna ialah Isi padu. Ya, cerita kita isikan. Kita isi kubus ni. Isi kubus 1 cm3 ke dalam kotak. Kotak tu bukan sebarang kotak. Kita panggil kotak lohong.
Lepas tu kita kira kubus. Itu saja. Berapa biji kubus? Itulah jawapan dia. Jadi cerita pertama kita guna kubus 1 cm padu. Kita isi kubus, lepas tu kita kira kubus. Kalau kubus tu 5, 5 lah dia. Kalau kubus tu 10, 10 lah dia. 10 apa? 10 cm padu. Selain daripada kubus, kita juga ada 2 barang lagi. Satu ialah penyukat silinder. Tunggu sekejap. Penyukat silinder. Dan juga nombor 3, kita ada tin Eureka. Yang seperti pada buku muka surat 91. Itu sebab cikgu tadi beritahu kamu perlu tahu. Jadi kita boleh guna kubus 1 cm darab 1 cm. Kita juga boleh guna penyukat silinder dan tin Eureka untuk mengukur yang cecair punya. Isi padu, cecair. Jadi alat mengukur kita ada 2 jenis. Satu ialah kubus 1 cm padu. Satu ialah guna penyukat silinder dan juga tin Eureka. Tin Eureka tu bukan tin minuman, nama dia. Eureka tu siapa? Eureka ialah orang yang cipta dia. Okey, jadi alat mengukur ada 3. Kubus 1 cm, wajib 1 cm padu. Lepas itu kita boleh guna penyukat silinder dan juga tin Eureka. Siap angkat tangan. Siap klik angkat tangan. Bukan angkat tangan sendiri ya. Klik simbol angkat tangan ataupun macam Wani kata dia tak ada, tak apalah. Yang lain tu boleh angkat tangan. Izara dah angkat. Kita tunggu. Okey, Zikri sudah, bagus. Macam itulah. Jadi kita tak payah bercakap. Cikgu tahu kamu sudah siap kerja. Cikgu pun sudah. Macam itu. Zikri dengan ada Ham sebelah kah? Siapa sebelah? Ada Ham. Itulah sekarang baru nak belajar tahun 3. Okey, tidak apa. Kita teruskan. Yang lain sudah? Sazuddin, ikutkah kamu? Sazuddin? Ada Sazuddin? Sazuddin, dapat ikut? Kena siapkan kerja alang-alang. Jadi kita dalam 1 jam ini kita settlekan kerja. Jadi kalau macam itu, tengok kita sudah selesaikan nota macam ini. Sepatutnya nota kamu macam ini. Kalau kamu rasa terlalu suka hati kamu lah. Jadi inilah nota kita ya. Ini ialah nota kita. Jadi semua sepatutnya sudah siap macam ini ya. Jadi cikgu akan ambil gambar, hantar kepada WhatsApp. Lepas itu kerja kita ialah selesaikan buku aktiviti kita. Okey. Semua sudah siap? Tunggu sekejap. Tunggu sekejap. Cikgu nak ambil gambar. Okey. Jadi pastikan kamu kena cepat dah, cepat lagi. Yang belum siap tu cepat sikit. Saya dah. Okey, tunggu. Okey, cikgu ambil gambar sekejap. Tunggu sekejap ya. Ayana dah. Okey, bagus. Syabas. Jadi lepas ini tengok buku aktiviti. Kita ada 2 muka surat sahaja buku aktiviti tu. Cikgu nak ambil gambar. Tunggu sekejap. Bukan ambil gambar kamu. Ambil gambar latihan kita. Tunggu sekejap. Cikgu nak ambil gambar latihan kita. Ini maksud cikgu. Okey, tunggu. Okey, jadi sementara itu yang sudah siap, tengok buku aktiviti kamu ya. Buku aktiviti kita ada 2 muka surat dekat sana. Ini sudah settle kah? Boleh kita pergi ke latihan? Ini boleh kita settle, kita pergi latihan ya. Jadi kita pergi latihan, tengok buku latihan kamu, muka surat 57. Okey, jadi kita dekat ini hari itu punya tangannya. Jadi kita sekarang sambung. Jadi seperti biasa tulis tarikh dengan hari dulu. Hari ini Isnin, hari ini 12 Julai.
Okey, boleh kita mula. Tulis tarikh dengan hari dulu. Jadi kerja kita ialah mengukur isi padu kotak lohong. Jadi ini benda kita panggil kubus 1 cm padu. Kubus 1 cm darab 1 cm darab 1 cm. Jadi pendek kata dia ialah 1 cm padu. Padu tu 3 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jadi sekarang atas ini ialah kubus, bawah ini ialah kotak. Jadi berapa biji kubus yang dapat kita gunakan? Dapat kamu kira berapa baris dia? 1 baris, 2 baris. Betul? 1 baris ada berapa biji? Kamu kira? 1, 2, 3. 1 baris ada 3 kan? Dia ada berapa lebar? Dia ada berapa layer? Berapa baris? Sini 1 baris, belakang ada 1 lapis lagi kan? Jadi belakang pun 3. Jadi belakang pun 3. Kalau depan 3, belakang pun 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi cara dia depan 3 darab 2 lapis, jadi dia ada 6. Jadi bilangan kubus kita ada berapa biji kubus sekarang? Bilangan kubus kita ada? 6. Bagus. Cikgu tak tahu kamu siapa tapi kamu jawab bagus. Itulah susah cikgu nak dengar kamu. Kuat sikit ya. Jadi 6. Jadi kalau sini 6, bawah pun 6. Senang saja. Kalau dia 6 biji kubus, isi padu kotak lohong pun 6. Mudah kan? Kalau atas dia 6, bawah dia pun 6. Mana datang 6 itu? 6 tu kita tengok benda ini. 1 biji, 2 biji, 3 biji. Belakang 4, 5, 6. Itu sebab kita dapat 6, 6. Boleh buat? Boleh kita teruskan? Tunggu sekejap. Okey. Ada seorang yang baru masuk. Jadi kita sekarang dekat latihan. Jadi tengok latihan muka surat 5. Berapa ni? Muka surat 57. Tulis tarikh dengan hari. Jadi macam mana kita dapat 6 ini? Cikgu terang sekali lagi. Kita kira petak kecil ini. Petak kecil ini kita panggil kubus 1 cm padu. 3 ini maksudnya padu. Jadi dia perlu 6 biji. Jadi 6 lah. Kita teruskan kepada ini. Ada berapa lapis dia dulu? Ada berapa layer? Depan 1 lapis, belakang 1 lapis kan? Jadi dia ada berapa lapis? Ada berapa lapis? Ataupun maksud cikgu, depan dia, okey kita kira dulu lah. Kita kira dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tulis 8. Depan dia ada berapa biji? Depan dia ada berapa biji? 8. Okey. Kamu tengok. Okey. Kamu tengok depan. Ya, dia 2 lapis ya. Depan dia ada 8 biji. Dan belakang dia ada 1 lapis lagi kan. Belakang dia ada satu benda yang sama lagi. Jadi depan 8, belakang pun ada 8. Jadi 8 tambah 8 ataupun 8 darab 2. Sini 1, sini 2 kan. Jadi 8, 2. 8 tambah 8. Jawapan dia berapa? Boleh ikut? Cikgu, telefon Ariana yang ni habis bateri. Okey, tidak apa. Nanti cikgu, nanti kita... Saya pakai telefon mak saya. Boleh. Okey, tak apa. Boleh kongsi. Kalau bateri habis tu nanti ada rakaman, boleh tengok balik. Okey, kita balik semula kepada sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan dia 8. Belakang dia pun ada 8 ya. Jadi kalau kamu kira betul-betul, sini 9, sini 10, sini 11, sini 12. 12 ke jawapan? Belakang dia ada 1 baris lagi yang tersembunyi itu. Jadi kita ada 13, 14, 15, 16. Jadi jawapan kita sebenarnya ialah 16. Kita ada 16 biji
Okey, 15 pula. Kita ada 16 biji kubus. Depan 8 biji, belakang 8 biji. 8 tambah 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi kita ada 16 biji kubus. Jadi isi padu kita pun 16. Jadi kamu perlu tahu belakang dia ada tersembunyi 4 biji lagi. Boleh ikut? Sikit lagi. Okey. Kita masuk soalan yang ketiga. Okey. Dia ada berapa lapis? Depan, tengah, belakang. Ada berapa lapis? Tunjuk kepada cikgu ataupun cakap. Ada berapa lapis? Depan, tengah, belakang. Dia ada berapa lapis? 2. 2 tu atas dengan bawah kan? Kalau kamu nak kira atas dengan bawah pun boleh. Kamu nak kira depan, tengah, belakang pun boleh. Kamu kena tahu Okey, katakan cikgu ambil depan ini sahaja. Cikgu kira dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu blok depan ini ada 8. Kalau depan dia 8, tengah dia pun ada berapa biji? Kalau depan 8, tengah pun 8. Belakang dia pun berapa biji? Belakang dia pun 8. Jadi depan dia 8, tengah dia 8, belakang dia 8. Cikgu, kenapa 8? Sebab depan dia ada 8 biji. Kalau depan dia 8 biji, tengah dia pun ada 8 biji dan akhir dia pun ada 8 biji. Jadi 8 tambah 8 tadi berapa? 8 tambah 8, 16. Tambah lagi 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kita ada 24 biji kubus. Dapat tangkap? Ataupun kamu tengok kita kira atas sini. 1 biji, 2 biji, 3 biji, 4 biji, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Atas lapis ini ada 12 biji kan? Bawah dia kan ada 1 lapis. Kalau atas 12, bawah dia? Kalau atas 12, bawah dia berapa? 8. Okey, 8 tu ialah depan, tengah, belakang. Kalau sekarang kita tengok atas dengan bawah. Kalau atas dia 12 biji, bawah dia pun ada 12 biji ya. Jadi sekarang atas 12, bawah pun 12. 12 tambah 12, jawapan dia tetap 24. 24. Jadi itu bergantung kepada macam mana kita kira. Adakah kamu kira macam ini atas bawah ataupun kamu kira depan, tengah, belakang? Macam mana kamu kira? Kamu boleh kira atas dengan bawah. Kalau atas 12, bawah pun 12. Kalau kamu kira depan, tengah, belakang macam tadi, depan ada 8, tengah ada 8, belakang ada 8. 8, 3, 2, 4. Jadi jawapan dia tetap 24. Jadi jawapan dia ialah 24. Beritahu cikgu, kalau bilangan kubus ialah 24, isi padu dia ialah berapa? Kalau bilangan kubus dia ialah 24, isi padu dia juga ialah 4. Itu saja. Jadi masalah sekarang, andai tak kamu kira sini ialah 24, dapat tak kamu kenal pasti sini ada 24 biji kubus? Kalau kamu mampu dan dapat, baguslah, kamu dah pandai. Kalau sudah siap muka surat ini, sila klik angkat tangan. Okey, Zikri dah. Tak nampak juga kalau kamu macam ini. Kena double klik baru nampak jawapan. Cikgu kecilkan dia. Okey, yang baru masuk CP ni siapa ya? Yang baru masuk CP ni siapa?
Okey, Sazuddin dah. Siti ni siapa nama? Cakap mic. Ariana. Oh, okey. Okey, akhir sekali kita buat satu lagi muka surat ya. Kita tengok kaedah mengukur isi padu. Cikgu ambil gambar dulu untuk bukan ambil gambar kamu cikgu ambil gambar latihan. Okey. Okey, sudah. Okey, sekarang kita ada muka surat terakhir pukul 9 dah. Jadi seperti biasa tulis tarikh dengan hari dulu. Ya, tarikh hari ini ialah 12 Julai. Hari ini ialah hari Isnin. Itulah awal sangat. Kita semua blur. Okey. Tengok kaedah mengukur. Itu sebab kamu perlu tahu apa alat yang kita guna untuk mengukur. Tengok budak Aisyah ini dia pegang apa? Dia pegang kubus kan? Jadi saya ingin mengukur isi padu kotak lohong. Jadi saya boleh menggunakan apa benda untuk mengetahui isi padunya? Apa yang dia sedang pegang tu? Buka mic dan bercakap. Kubus 1 cm. Kenapa bukan kubus 2 cm? Kita ada pilihan kubus 1 cm padu dengan kubus 2 cm padu. Kita sentiasa guna 1 cm ini ya. Kita sentiasa guna kubus 1 cm ini. Jadi sikit lagi tulis kubus 1 cm. Okey. Padu tu 3 tu kena kecil sikit dah. 3 tu kecil sikit, 3 di atas dia macam ini. Okey? Sudah Bukan besar-besar macam ini ya, bukan 3 tu dia kecil di atas. Okey, sikit lagi saya boleh menggunakan kubus 1 cm padu untuk mengetahui isi padunya. Boleh kita teruskan sikit lagi? Zikri dah, boleh turun tangan dah Zikri. Okay, Ariana boleh turun tangan dah. Okay, kita teruskan ya. Kita teruskan, cikgu kecil sikit. Saya ingin mengukur isi padu air kotak. Tadi air kotak kita guna ml kan, mililiter. Jadi apa benda? Kita boleh guna apa untuk mengetahui isi padunya? Jadi jawapan dia silinder penyukat. Silinder penyukat ataupun tin Eureka. Tin Eureka dia tak ada nombor, jadi kita hanya boleh guna silinder penyukat. Jadi jawapan dia silinder penyukat. Ambil pensel dan tulis silinder penyukat. Silinder penyukat. Sikit lagi. Jadi kalau kita nak ukur benda air yang sikit-sikit macam ini, kita guna silinder penyukat. Boleh kita teruskan? Okey. Akhir sekali. Kalau kita tahu berapa mililiter dia, kita guna silinder penyukat. Tapi sekarang murid ini dia nak mengukur batu pula. Batu tu tidak sekata ataupun tidak ada bentuk yang tetap. Saya ingin mengukur isi padu batu. Saya boleh menggunakan apa dan apa untuk mengetahui isi padunya. Pada minggu depan, bukan minggu depan, selepas cuti nanti, kita akan belajar macam mana mengukur isi padu cecair untuk benda ini. Jadi sekarang kamu hanya perlu tahu kalau dia nak ukur batu ini, tengok buku teks sekejap. Kalau kamu nak mengukur batu ini, kita perlu menggunakan, ini ialah batu ini ialah batu. Tin Eureka. Ya, kalau kamu nak mengukur batu, kamu perlu menggunakan tin Eureka ini. Tin Eureka dan bawah ini apa benda ini tadi? Penyukat silinder. Kamu gunakan tin Eureka dan juga penyukat silinder. Jadi ini kita akan belajar pada selepas cuti nanti. Jadi kita isi dulu tin Eureka. Sikit lagi. Tin Eureka dengan penyukat silinder. Jadi kalau dia mahu mengukur batu ini, jadi dia perlu menggunakan tin Eureka dan juga penyukat silinder. Cikgu, macam mana aku? Nanti kita akan belajar selepas cuti lagi.
untuk pengetahuan kita minggu ini minggu terakhir belajar, lepas itu kita akan cuti seminggu untuk hari raya haji. Okey, siapa sudah lengkap semua sila angkat tangan. Okey, Ariana sudah lengkap, bagus. Yang lain? Sazuddin dah, siapa lagi? Jadi cikgu anggap memang macam itulah. Kalau kamu salin memang 5 minit kamu dah siap. Tapi masalahnya faham ke apa yang kamu salin itu. Jadi kalaulah kita buat interaksi macam ini sekurang-kurangnya, oh rupa-rupanya saya salin macam ini sebab macam itu. Silinder penyukat ataupun penyukat silinder. Mana satu jawapan kita? Silinder penyukat lah. Silinder penyukat lah, bukan penyukat silinder. Itu tengok, jangan ikut cikgu. Jawapan kita ialah silinder penyukat lah. Nanti dalam latihan semua ikut cikgu. Okey, semua sudah siap? Semua sudah siap? Sudah. Okey, sebelum kita akhir, ya cikgu stop presenting ya. Sebelum kita akhir, seperti biasa kita perlu mengambil gambar inilah paling ditunggu-tunggu. Ya. Okey, jadi belajarlah sikit-sikit. Ya, belajar sikit-sikit supaya kita tahu ya. Jadi Damia dengan Fahim tak ada. Damia, mana kamu? Jangan hilang tiba-tiba. Okey, Sazuddin duduk baik-baik. Okey, bagus. Zikri. Okey, semua kita ambil gambar. Satu senyum. Ni, 1, 2, 3. Okey, tunggu sekejap, Cikgu San. Okey, sekali lagi sekarang kita buat macam ini, macam ini, macam ini, macam ini, macam ini, suka hati kamu, macam ini kan? Okey, semua buat gaya. 1, 2, 3, tengok depan. Okey. Dan sekali lagi. Okey, dengan itu ya kita memang belajarlah sikit-sikit ya. Jadi makluman Jumaat nanti hantar buku. Okey, Jumaat nanti hantar buku, lepas tu kita akan cuti seminggu. Lepas itu kita akan buka semula. KK mungkin akan mula minggu ini. Jadi bersedia. Nanti maksudnya nanti kamu akan dibawa ke grup baru lah. Contohnya grup penyangkap, grup SM, grup cadet, grup pandu puteri. Jadi kamu kena tengok sendiri punya mata pelajaran kamu sendiri punya KK ialah apa ya. Jadi dengan itu kita sudah selesai untuk kelas hari ini. Syabas dan tahniah kepada semua yang hadir. Jadi okey, bye-bye. Jadi sekarang semua boleh meninggalkan panggilan sudah. Terima kasih semua. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama-sama.